Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang apa orang kata aktiviti pembalakan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Ya, sedikit info yang anda perlu tahu. So basically semua info yang saya dapat ni adalah sepanjang pengalaman saya bekerja dalam bidang ini selama 5 tahun ya. Okey, firstly saya nak tunjuk di sini apa orang kata kawasan yang kami fokus untuk isu pembalakan ni adalah kawasan-kawasan yang di sini. Sorry ya. Okey. Basically kami fokus banyak di wilayah Central Forest Pine dekat Bajaran Titiwangsa, di bahagian negeri Perak, negeri Kelantan dan juga negeri Pahang. Dan kami banyak bekerjasama dengan komuniti orang asli, komuniti nelayan yang tinggal di hutan Paya Bakau dan juga komuniti kampung lah yang tinggal berdekatan kawasan hutan. Kami memperkasa mereka macam mana mereka boleh memantau hutan dengan mengetahui SOP yang sedia ada lah. But apa yang saya nak kongsi di sini adalah sebelum kita bercakap tentang isu pembalakan, kita kena faham hakikat bahawa negara Malaysia sebagai apa orang kata sebuah negara yang sedang membangun tidak boleh elak daripada aktiviti pembalakan. Okey, kejap ya. Saya nak buka slide saya. Okey, slide saya nampakkan di sini kan? Okey, so basically apa yang saya nak bentangkan pada hari ini adalah 8 perkara. Yang pertama saya akan menceritakan sedikit tentang hakikat dan keperluan pembangunan dan ekonomi di Malaysia. Sebab ramai ada orang yang berpendapat bahawa kita kena stop langsung pembalakan ni, tak boleh buat. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri sebagai aktivis yang berkecimpung dalam bidang perhutanan dan isu-isu pembalakan ni, saya rasa kita agak mustahil juga untuk stop pembalakan di Malaysia sebab dalam realitinya aktiviti pembalakan telah memberikan banyak sumber-sumber ekonomi dan juga pembangunan dan juga kemajuan kepada rakyat kita ya. Kalau rakan-rakan tengok sendiri, kalau kita tengok dari segi peningkatan populasi rakyat Malaysia sendiri dianggarkan pada tahun 2030 sehingga ke 2100, sekarang ni rakyat Malaysia ada 31 juta dan mungkin rakyat kita akan bertambah kali ganda sehingga ke 70 juta. Dan semua ini memerlukan sumber asli, ya, sumber asli seperti nak buat rumah, nak dapatkan bekalan elektrik, makanan, teknologi dan sebagainya lah. Dan benda-benda ini memerlukan aktiviti pembalakan. Sebab apa saya katakan memerlukan aktiviti pembalakan? Sebab semua sumber yang kita dapat pada ini, kekayaan ekonomi hari ini adalah bergantung kepada alam sekitar. Ya, kalau kita tengok dari segi pembalakan komersial sendiri, ia telah memberikan orang kata income kepada kerajaan negeri dan juga ia telah memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat. Termasuk juga orang-orang di luar bandar. Selain itu, kalau kita nak gunakan apa orang kata, nak dapatkan sumber pertanian, nak dapatkan sumber asli untuk membuat rumah, pembandaran, elektrisiti dan sebagainya, semua ini memerlukan aktiviti pembukaan tanah dan juga pembukaan hutan. Tetapi persoalannya, adakah dengan alasan ini saja kita hanya perlu terima bulat-bulat je pembalakan ini? Itu persoalannya. Sebab bagi kita, pembalakan yang ada sekarang ni tahapnya tahap mana? Dia tahap okey ke ataupun tak ada masalah ke ataupun ada sesuatu yang tak kena, kan? Sebab nak tak nak kita perlu exploit, tetapi macam mana kita nak exploit tu, itu yang kita akan bincangkan di sini. Dan apa yang saya nak bincangkan di sini adalah tentang bagaimana realiti aktiviti pembalakan dan juga pembukaan hutan berlaku di Semenanjung Malaysia dan kita akan tengok realiti ini. Saya tak boleh nak bagi satu kesimpulan adakah ia teruk ataupun tidak. Dia terpulang kepada tuan-tuan yang menilai sendiri. Adakah ia teruk atau tidak. But sebelum itu, sebelum kita nak faham tentang isu pembalakan di Semenanjung, isu pembalakan di Semenanjung agak berbeza dengan isu pembalakan di Sabah dan Sarawak. Sebabnya di Sabah dan Sarawak dia guna akta lain dan Semenanjung kita guna akta lain. Kita guna akta perhutanan negara. Dan basically di Semenanjung, kawasan yang berhutan di Semenanjung dikatakan, kerajaan mengatakan forest cover di Semenanjung lebih kurang 47% kalau saya tak silap lah. Kalau di Malaysia 57%.
But basically dalam Semenanjung, kawasan yang ada hutan kita boleh divide kepada 4 kawasan. Yang pertama, of course, kebanyakan hutan yang ada di Semenanjung telah diwatakan ataupun digazetkan sebagai hutan simpan. Kalau tuan-tuan tengok di belah kiri ni, kawasan hutan simpan yang ada di Semenanjung adalah 85%, which is majority. Yang kedua, hutan lain selain daripada hutan simpan adalah hutan tanah kerajaan dan juga hutan tanah hak milik. Ya, hutan tanah hak milik ni contohnya hutan yang dimiliki oleh satu-satu syarikat ke, satu-satu badan institusi. Contohnya kalau ada USM ke UiTM ke ada hutan di kawasannya, itu adalah hutan tanah hak milik. Ya, okey. Hutan tanah kerajaan ni, kenapa kita panggil hutan tanah kerajaan? Sebab dalam perlembagaan perkara 74 tak silap saya, segala perkara tentang hutan, tanah, air dan sumber asli semua adalah dimiliki ataupun dikuasai oleh kerajaan negeri. So tanah itu adalah automatically tanah kerajaan. Very general. Okey, yang keempat adalah hutan taman negara ataupun hutan reserve hidupan liar. Okey, saya nak tuan-tuan perhati balik apakah perbezaan keempat-empat kawasan hutan ini. Dia ada perbezaan. Okey, untuk hutan simpanan kekal, agensi yang bertanggungjawab menguruskan hutan ini adalah Jabatan Perhutanan. Ya, Jabatan Perhutanan. Untuk hutan tanah kerajaan, agensi yang menjaganya adalah Pejabat Tanah dan Galian ataupun kalau di peringkat daerah, Pejabat Tanah dan Daerah. Ya, dia jaga hutan ini. Kalau hutan tanah milik, owner dia lah, tuan dia. Kalau UiTM punya hutan, UiTM yang jaga. Okey, kalau taman negara dijaga oleh Jabatan Perhilitan. Kalau taman negeri, Perbadanan Taman Negeri ataupun Jabatan Perhutanan lah. Okey, kita pergi pula kepada status perlindungan. Banyak orang cakap kawasan hutan simpan ni adalah kawasan yang perlu disimpan, tak boleh kacau dan tak boleh usik. Ya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan kena tahu bahawa dalam hutan simpan sebenarnya boleh balak. Itu realiti, ya. Dan bahkan majoriti dalam hutan simpan, I think dalam 60% lah kawasan hutan simpan telah dizonkan untuk zon pengeluaran, which is boleh dibalak secara komersial ataupun boleh dibalak secara tebang habis. So jangan terkejut, hutan simpan boleh balak. Okey, hutan tanah kerajaan secara basicnya dia tak dilindungi sangat oleh ATA. Maksudnya kita boleh clear cut everything, boleh balak. Kalau nak balak selektif pun dia jaranglah kita dengar, ya. Sebab dalam hutan simpan kalau pembalakan yang berlaku selalunya balak secara selektif. Potong setengah-setengah, tak potong lain. Ya, tapi kalau dalam hutan tanah kerajaan dia boleh botakkan semua dan tak ada ATA yang boleh kontrol dia punya perlindungan. Termasuk juga dengan hutan tanah hak milik ataupun private land. Owner dia berhak memusnahkan hutan tu sampai botak. So tak ada ATA yang boleh kontrol dia. Cuma adalah sedikit SOP yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Tapi hutan yang keempat ni, hutan bawah taman negara ataupun taman negeri, dia totally protected. Dia langsung tak boleh usik. Ya, so itu fakta secara ringkas. So boleh faham, sebab lepas ni kita akan pergi di mana kawasan pembalakan di dalam hutan simpan, di mana dalam tanah kerajaan dan di mana dalam yang tak perlu berlaku dalam tanaman negara, ya. Okey, kita pergi ke next slide. Okey. Untuk pengaturan rakan-rakan semualah, ini jenis-jenis projek pembangunan ataupun aktiviti yang boleh dibuat dalam kawasan hutan berbeza. Macam saya cakap tadi, hutan simpan sebenarnya boleh balak, tetapi tak semua aktiviti pembangunan boleh buat. Dia basically ada 6 aktiviti yang kami pernah jumpa yang ada lesen ataupun permit. Yang first of course boleh balak secara terpilih ataupun selektif. Yang kedua, masih ada lagi projek pembalakan secara botak licin ni ataupun kita panggil cuci mangkuk. Dalam kalangan aktivis kita selalu gunakan term cuci mangkuk. Cuci mangkuk ni maksudnya clear cutting untuk pembukaan ladang monoculture seperti ladang getah, ladang akasia, ladang kempayan dan ladang-ladang spesies satu spesies yang lain lah. Dan dalam hutan simpan juga, alamak dah hilang pula. Kejap sorry, dia tertutup. Sekejap ya. Alamak. Okey. Sorry ada gangguan teknikal sikit. Okey. Okey, kita kembali ya. Okey, dan dalam hutan simpan juga sebenarnya boleh buat aktiviti pelombongan tau. Boleh buka kebun sayur, boleh buka hempangan mini hidroelektrik dan juga buka kuari batu. Tak silap saya dalam
Section 34 ya, Section 34 Akta Perhutanan Negara telah menunjukkan bahawa pengarah perhutanan negeri boleh issue a permit untuk buka lombong, untuk buka kuari dan juga untuk buka mini hidroelektrik ya. Okey, sorry slide saya hilang pula. Okey, kita sambung semula. Okey, dan kalau dalam hutan tanah kerajaan, basically semua aktiviti pembangunan boleh buat lah. Ya, semua sekali lah, lombong ke apa tak kira lah. Dia tak ada halangan. Dan untuk taman negara dan taman negeri, memang tak boleh buat apa-apa pembangunan melainkan ekopelancongan, penyelidikan, pendidikan dan juga konservasi. Begitu juga dalam hidupan liar, result hidupan liar ya. Okey, kita pergi ke next slide. So basically, kita start dulu. Aktiviti pembalakan yang anda perlu tahu. Basically ada dua saja. Ada dua sahaja aktiviti pembalakan yang basic anda perlu tahu. Yang pertama adalah selektif. Selektif ni selalu berlaku dalam hutan simpan yang mana mereka selalu menggelarkan ia sebagai pembalakan secara mampan ataupun sustainable logging. Bermaksud dia hanya balak pokok-pokok yang dah matang tetapi pokok-pokok yang muda yang sedang tumbuh dia biarkan. Ya. Okey, yang kedua adalah pembalakan tebang habis untuk aktiviti pembangunan yang lain lah. Okey. So untuk pembalakan terpilih ataupun selektif ni, dia tertakluk kepada satu sistem yang kita panggilkan sebagai MCNI Sustainable Forest Management. Ya, sistem ini dia ada persijilan dia diisukan oleh Malaysian Timber Certification Council (MTCC). Ya, dan dalam certification ni banyaklah dia punya SOP yang perlu ikut. Ya, dan salah satunya adalah setiap negeri diberi kuota. Maksudnya setiap negeri tu dia tak boleh balak secara berleluasa tau. Maksudnya dia ada kuota, limit dia setahun 6 ke 7 ribu hektar saja. Ya. Dan semua SOP ni dikawal di bawah manual Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia jilid 1, 2 dan 3. Dan untuk pihak yang mengaudit, okey, faham di sini ya, MTCC issue the certification, tapi yang juru auditnya adalah SIRIM QAS Sendirian Berhad. Sebab kami bekerjasama rapat dengan SIRIM dan juga MTCC untuk bantu dari segi proses auditing perhutanan. Mereka memerlukan pandangan daripada third party, daripada NGO tentang pengurusan hutan khususnya di Negeri Perak ya. Okey, untuk pembalakan tebang habis cuci mangkuk. So basically ini contoh pembalakan yang berlaku di dalam hutan simpan. Ya, ini satu gambar yang kami ambil daripada drone yang berlaku di dalam hutan simpan Cangkat Bentara tak silap saya di Kelantan ya. Ini contoh gambaran lah. Okey. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apa itu pembalakan haram? Pembalakan haram ni basically adalah pembalakan yang tak berlesen. Yang kedua, pembalakan luar kawasan lesen. Dan yang ketiga, dia buat infrastruktur yang tak sah. Ya, maksudnya dia pergi buka satu hutan simpan dan dia buka binaan tu secara haram. Ini contoh-contoh pembalakan haram lah. Basically di Semenanjung Malaysia ni pembalakan haram sebenarnya masih under control, tak banyak. Dan dia masih lagi dapat dikawal secara baik lah oleh Jabatan Perhutanan. Bagi kami sebagai NGO atau aktivis, kami melihat antara masalah yang berlaku bukan setakat pembalakan haram saja, tetapi pembalakan yang berlesen juga ada juga problem kalau dia tak ikut SOP. Okey, ini contoh pembalakan haram ya. Aktiviti, tengok kalau di sini macam mana rumah boleh ada dalam hutan simpan sampai ditegur oleh Jabatan Audit, dan macam mana boleh ada binaan kekal di dalam hutan simpan. Ini contoh aktiviti yang untuk pembalakan haram lah. Dan ini ada lagi detail apa dia maksud kesalahan yang jelas dalam kawasan hutan simpan yang saya tak akan pergi lebih detail. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak tahu aktiviti pembalakan ni, info dia macam mana? Kalau tuan-tuan pergi dekat kawasan pembalakan, basically diorang akan display signboard ini. Kalau signboard itu warna hijau macam ini, ia adalah pembalakan yang berlaku dalam hutan simpan. Kalau warna biru, dalam hutan tanah kerajaan, dan kalau signboard itu dalam signboard hitam, dia dalam hutan tanah milik. Kalau kita tak nampak signboard pun, kita boleh tengok daripada lori. Kalau dekat lori ini dia ada plate hijau di sini, dia mesti daripada kayu balak tu mesti daripada hutan simpan. Kalau biru, hutan state land, atau kalau hitam daripada hutan private land lah. So dia punya coding semua ni boleh dibaca di sini lah. Maksudnya contohnya A kan, A daripada untuk Negeri Perak,
M di daerah mana, kalau 01 dalam hutan simpan kan, 02 dalam hutan tanah kerajaan, 03 ataupun 04 dalam hutan tanah hak milik, dan dia punya nombor lesen dan juga tahun lah. Ini kita akan belajar lebih lanjut lah lepas ni ya. Okey, ini contoh-contoh lesen lah yang kita boleh baca. Daripada nombor lesen saja kita dah boleh baca dia punya coding. Kalau tuan-tuan berminat boleh tinggalkan email, saya boleh pass slide ini untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Okey, selain itu juga okey, kita start basically kita nak start tentang pembalakan secara selektif di dalam hutan simpan. Yang mereka gelarkan sebagai Sustainable Forest Management. Okey, untuk pembalakan di dalam hutan simpan secara selektif, apa yang perkara pertama yang perlu dibuat oleh syarikat pembalak ataupun Jabatan Perhutanan adalah mereka perlu membuat satu kajian macam EIA, tetapi dia lebih kepada kajian bersama komuniti yang digelar sebagai penilaian impak sosial ataupun SIA. Dalam SIA ini adalah mereka perlu membanci mendapatkan input daripada komuniti sama ada mereka bersetuju ke tak tentang pembalakan itu, dan tunjukkan di mana kawasan balak dan ada tak alur air yang akan terjejas, di manakah sumber-sumber kampung orang asli ini ya. Kalau kawasan tu sensitif, di mana mereka perlu berpindah. So ada rundungan lah, maksudnya ada some democratic way of consultation with the community before the pembalakan berlaku. Tetapi in reality kita nampak ada juga aktiviti pembalakan ni yang tak buat SIA secara baik. Ya, kalau di hutan simpan Piah pembalakan tu berlaku dekat kampung Pos Piah, tetapi dia pergi interview kampung Pos Pui. So kampung Pos Piah ni tertanya-tanya kenapa jabatan jabatan perhutanan ni ataupun syarikat pembalakan ni tak konsult dengan diorang, padahal hutan tu dekat dengan kampung diorang. Dia pergi konsult pula dekat pos sebelah yang jauh daripada hutan tu. So ini salah satu pelanggaran SOP lah ya. Okey, selepas itu juga ini antara SOP yang perlu ada dalam pembalakan selektif. Kita selalu panggil dia sebagai pembalakan SMS lah kan. Perlu ada signboard, and then dia punya kecerunan dia tak boleh lebih daripada 35 ke 40 darjah, sebab kalau pembalakan tu berlaku di kawasan yang cerun, kita takut kalau hujan turun akan berlaku banjir lumpur dan tanah runtuh ataupun sedimentation. Yang kedua, kalau ketiga kita tengok di sini, pembalakan tu juga kena jaga zon riparian sungai. Maksudnya diorang jangan kacau hutan yang bersebelahan dengan sungai ya, supaya hutan ni boleh jadi filter ataupun penapis daripada lumpur ni masuk ke dalam air sungai. So kalau kita tengok pembalakan ini, kalau dia jaga buffer zone ni, hutan yang kecil sebelah sungai ni dia jaga, so sedimentation tu mungkin boleh diminimize lah. Dan selalunya buffer zone ni size dia ada selebar dengan size sungai tu. Kalau sungai tu lebar 10 meter, 10 meter lah lebar sungai tu. Dan sebelum selain itu juga, sebelum pembalakan berlaku, Jabatan Perhutanan perlu buat satu inventory. Ranger ataupun forester kena masuk hutan, perlu tagging dulu pokok-pokok tu, perlu marking pokok mana yang boleh ditebang, pokok mana yang tak boleh ditebang. Nanti kita tengok marking mana apa yang boleh ditebang dan yang tak boleh ditebang. Dan selain itu juga, pembalakan SMS tak boleh lebih daripada 1000 meter daripada aras paras laut. So hutan yang lebih daripada 1000 meter daripada aras paras laut memang tak boleh tebang. Dia sepatutnya dilindungi. Dan selain itu juga, jalan balak tak boleh dekat dengan sungai. Takut nanti hujan dia akan bawa lumpur masuk ke dalam sungai. Dan jambatan yang dibuat kalau melintasi anak sungai ataupun alur sungai kena buat elok-elok supaya mendapan daripada lumpur tu tak masuk ke dalam sungai. Dan selain itu juga syarikat pembalak ni dilarang untuk menebang pokok-pokok perlindungannya, sebab dalam hutan simpan ni ada pokok perlindungan yang tak boleh ditebang. Contohnya pokok tualang ataupun pokok-pokok ibu. Pokok ibu ni maksudnya pokok yang melahirkan benih. Sebab takut kalau diorang tebang pokok ibu ni, benih balak takkan ada lagi dan susah diorang nak grow, nak recover balik forest tu. Kalau pokok perlindungan faunal ni contohnya pokok tualang penting sebagai sarang lebah. Dan lebah ni sangat penting untuk orang kata pendemungaan hutan ya. Okey, next adalah selepas ataupun semasa diorang membalak tak boleh tinggalkan sisa-sisa kayu dalam sungai, dan juga sempadan kawasan pembalakan tu mestilah ditanda dengan 2 line merah ya. Kalau tuan-tuan masuk hutan simpan tengok kawasan pembalakan, ada pokok yang bertanda 3 line, ada pokok yang bertanda 2 line, ada yang 1 line. Kalau 3 line, pokok tu 3 line merah maksudnya pokok tu adalah pokok sempadan hutan simpan. Kalau pokok tu 2 line, itu adalah
pokok sempadan pembalakan. So anda boleh tahulah dekat mana sempadan tu ada. Dan juga untuk 1K ni, kalau tengok di sini, pihak Jabatan Perhutanan akan tagging dulu pokok tu dengan tag warna oren. Kalau tag warna oren adalah pokok yang pokok terletak di jalan balak. Contohnya kalau diorang nak buka jalan balak, diorang kena balak pokok tu. So itu pokok jalan, ya. Kalau tagging warna putih, itu adalah pokok yang biasalah, pokok balak komersial lah. Dan kalau satu lagi, tag kuning. Okey, tag kuning, pokok yang ada tag kuning tak boleh dibalak sebab itu adalah pokok perlindungan, ya. Okey, selain itu juga pembalakan SMS tak boleh berlaku dalam hutan yang banyak flora dan fauna yang padat, yang apa orang kata, setelah inventory dibuat, dia telah membuktikan bahawa hutan ni adalah koridor hidupan liar sebagainya, dan juga tak boleh dibuat berdekatan kawasan sensitif orang asli, dan pembinaan matau kena ikut SOP dan tak boleh membalak pada waktu malam. Selepas daripada pukul 6 ataupun 7 ke atas, pembalakan harus stop. Esok pagi sambung balik. So kalau tengok ada orang membalak waktu malam, sila report kepada Jabatan Perhutanan. Dan juga lori kena tagging, kena ada nombor lesen. So this is very complex punya SOP lah kan. Okay, kalau kita tengok di sini, selepas membalak kena bersihkan kawasan, dan ini contoh-contoh jalan dalam pembalakannya, jalan 7, jalan sekunder dan jalan ni. Jalan tu pun dia ada spesifikasi dia yang very technical. Cuma apa yang saya boleh cerita hari ni secara basic dulu sebab kita sebagai orang awam, kita hanya perlu tahu yang secara ringkas dulu, ya. Dan juga perlu ada signboard, ya. Dan lepas kayu tu dipotong perlu ada tagging dan perlu ada tanda awas lori balak keluar masuk, dan lastly certification ni diisukan oleh MTCC lah. Okay, dan last but not least, after the pembalakan has finished, SMS ni, of course dia syarikat pembalakan kena tanam balik lah dengan spesies-spesies yang sama. Kalau dia tebal meranti, dia kena tanam dengan meranti orang kata berkali ganda lagi. Tapi saya tak sure kalau diorang tebang satu pokok, berapa puluh pokok diorang kena ganti balik. But basically diorang kena tanam balik. Kalau diorang tak tanam balik, duit deposit diorang pun orang kata akan kena tarik balik. Sebab selalunya diorang akan bayar deposit, tak silap saya, RM1 tambah dengan premium. Kalau di Perak selalunya premium dalam 100,000 lebih lah, termasuk cukai, tukur besi dan sebagainya lah. Okey, itu SMS. Ini untuk pembalakan apa orang kata secara tebang habis. Okey, basically saya cakap tadi, sebenarnya dalam hutan simpan boleh ditebang habis kalau ikutkan peraturan sekarang lah. Kami basically tak bersetuju sangat dengan peraturan sekarang yang membenarkan aktiviti pembalakan secara tebang habis dalam hutan simpan. Tetapi ia masih lagi berjalan. Apa yang mereka selalu bagi alasan, basically pembalakan secara tebang habis dalam hutan simpan ni, diorang cakap diorang nak tanam balik dengan spesies ladang, spesies pokok balak, ya. Sebab diorang cakap diorang tak nak bagi tekanan kepada hutan-hutan dara ataupun hutan asli yang sedia ada. So daripada kita balak hutan yang asli, baik kita tanam sendiri balak tu, dia dah matang nanti, kita potong balik, so tak payah pergi masuk hutan asli kan. So basically diorang nak tanam spesies-spesies ladang ni di kawasan hutan yang miskin dan hutan yang terosot, ya. Saya baca SOP Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, mereka specify contoh-contoh hutan miskin ni adalah hutan yang pernah diterokai oleh orang asli, hutan yang pernah terbakar, dan juga hutan yang selalu saiz pokoknya kecil, less than 30 cm daripada dia punya ukur lilit tu lah. Tapi bila kita pergi ke site, banyak pokok-pokok yang besar, kita tengok kan. So itu apa yang berlaku secara teori nampak indah, tetapi pada pelaksanaannya masih banyak lagi perlu ditambah baik lah. Basically ini dia punya ni, contohnya hutan tu tak kaya, dia tak dibuat di kawasan yang sensitif, dan dia punya slope pun 30 ke 35 darjah, kena very flat punya slope. Dan tadi kalau SMS tak boleh lebih 1000 meter kan, kalau ladang hutan ni lagi straight, dia tak boleh lebih daripada 600 meter, ya. Selain itu tak boleh buat kawasan sensitif orang asli, dan dia kena buat zoning, tak boleh pecah-pecah kelompok macam ni. Buffer zone sungai kena jaga, ya. Dan juga tak boleh membalak waktu malam. Lepas tu kalau contoh di sini, kalau kayu balak tu besar, itu contoh itu bukan hutan miskin lah. Itu pun dah nampak macam tak kena dengan SOP lah. Dan kena ada signboard dan tanah dia ada ciri-ciri yang tertentu lah. Dan selepas diorang balak secara clear cutting, diorang kena tanam balik dengan spesies ladang. Okey, ini secara teori lah, ya. But basically dalam itu tadi dalam hutan simpan.
But jangan lupa dalam hutan tanah kerajaan ataupun hutan hak milik juga ada juga SOP dia. Walaupun tadi saya cakap dalam hutan state land ataupun private land forest, diorang boleh tebang cuci mangkuk kan ataupun botak kan. Tapi sebenarnya ada baru-baru ni, I think dalam beberapa tahun yang lepas Jabatan Perhutanan ada isu satu pekeliling dia dipanggil sebagai amalan saya tak ingat, ada garis panduan amalan baik pengurusan hutan untuk tanah kerajaan. So basically dalam tanah kerajaan pun diorang mula nak terima pakai peraturan yang ikut SMS tadi. So basically samalah, tak boleh lebih daripada 40 darjah dan kena ada jalan hutan yang ni, lepas tu kena ada buffer zone. Kalau kawasan state land forest tu sebelah dengan hutan simpan, kena ada buffer zone at least 20 meter, ya. Tak boleh betul-betul balak dengan sepadan hutan simpan. Lori kena ada lesen, buffer zone kena jaga, dan juga kalau pembalakan itu 500 hektar ke atas, dia kena EIA jadual kedua. Jadual kedua ni dia mewajibkan pelibatan awam, kena ada public hearing. Tapi kalau 100 hektar ke 500 hektar sahaja, dia kena EIA juga, tetapi dalam jadual satu tanpa perlu public hearing. So basically macam itulah. Okay? Okay. Kita stop dulu yang teori di situ, kita pergi kepada realiti pula. Ini realiti ni apa yang kami dapat melalui kami punya field works, kami punya site visit dan kami punya apa orang kata dapatan daripada komuniti-komuniti. Sebab semua gambar-gambar yang saya tunjukkan ni adalah gambar-gambar ada yang dalam hutan simpan, ada dalam state land dan juga ada dalam private land. Dan kebanyakan gambar ni diambil oleh kawan-kawan kita, orang asli dan juga orang-orang luar bandar, yang kita ajar dia macam mana nak tunjukkan bukti, ya. Okey. Yang pertama adalah ini contoh, ya. Pencerobohan zon riparian sungai. Maksudnya pembalakan ni langsung tak jaga buffer zone sungai. Kalau tengok gambar di sini, ini satu kawasan waterfall yang ada yang terletak, tak silap saya, di hutan Simpang Bala di Gua Musang, ya. Air terjun ni digelar sebagai air terjun Dakota sebab dekat atas dia ada kapal terbang Dakota pernah terhempas, kapal terbang British. Tapi apa yang berlaku di sini, kalau tuan-tuan tengok, Jalan Balak ni dia terus cross the waterfall without construct any bridge. Tak ada jambatan yang elok, yang sepatutnya ikut SOP yang saya cakap tadi. Kalau tengok pula di sini, kanan atas ni, dengan sungai-sungai sekali dia balak. Sungai pun dah hilang. Mana ada buffer zone di sini? Ya? Ini banyak sungai-sungai, kalau kita tengok di negeri Kelantan, Pahang, Perak, kalau pembalakan itu tak ikut SOP, sungai ni akan selalu keruh macam ni, ya. Okey, kalau kita tengok di sini, ini zon ladang hutan, ya. Diorang tanam pokok getah. Kalau tengok pokok getah di sini, betul-betul dekat pinggir sungai. Tak ada buffer zone langsung. So macam mana orang tak komplain, orang asli tak komplain sungai keruh bila berlaku pembalakan macam ni? Sebab di mana pemantauan dan penguatkuasaan? Dan kita rasakan penting selepas ini untuk kita membantu agensi penguatkuasaan untuk memantau apa orang kata pelaksanaan pembalakan ni. Okey, ini contoh juga bagaimana sungai ni terus hilang. Ya, sungai ni tak ada, lenyap. Ditibus oleh tanah. Sungai tu hilang. Ya. Kalau tengok di sini, ini contoh zon ladang hutan juga di Gua Musang, ya. Kalau tuan-tuan tengok ni, mana ada buffer zone? Sungai punya lebar dekat 20 meter, tapi buffer zone adalah 1 meter sehingga 5 meter, ya. Kalau tengok belah kanan ni, ini dekat hutan simpan Segari Melintang di daerah Manjung. Dulu kawasan ni adalah kawasan air terjun yang sangat cantik, ya. Dia 7 tingkat air terjun dia. Tapi pada tahun 2016 ke atas, tak silap saya, satu lesen pembalakan ataupun permit penggunaan untuk membalak telah diluluskan, yang mana diorang clear cutting everything, termasuk dengan air terjun ni terus lenyap. Sisa pembalakan semua menimpa air terjun, dan sekarang ni air terjun ni dah tak ada dah sebab dah jadi kuari. Sebab kuari boleh dibuka dalam kawasan hutan simpan, ya. Okey, ini contoh juga pembukaan projek ladang hutan di dalam kawasan tadahan air. Ini map yang kami dapat daripada Jabatan Perhutanan. Memang jelas ditunjukkan di sini ada kawasan tadahan air tampoi dan juga kawasan tadahan air nyamuk. Zon yang merah ini adalah zon yang akan dibotakkan. Maksudnya dalam kawasan tadahan air akan botak. Ya. So macam mana boleh berlaku macam ni? Dan ini contoh pokok yang saya cakap tadi, pokok-pokok yang tak boleh ditebang. Contohnya pokok ara. Okey, kalau tadi saya cakap pokok
pokok apa tadi? Pokok tualang kan, ada di sini pokok tualang kan. Kejap kita tunjuk Okey, tualang di sini Kompasia SSA, tualang. So apa yang berlaku, realitinya ini di Kelantan dalam hutan simpan bala. Pokok tualang ni sebelum saya pergi, elok dia. Dia tertegak. 2 tahun lepas tu saya masuk dengan SPRM, pokok tualang tu dah jadi macam ni. Dah jadi balak. Dan kami jumpa tagging kuning ni, pokok perlindungan ni. Macam mana tagging ni boleh ada dekat kawasan Matau Balak? Kawasan Matau Balak ni adalah kawasan pengumpulan balak lah. So di sini dia terang-terang, pokok perlindungan pun dia tebang tapi tak ada orang nak pantau. Macam mana boleh berlaku macam tu? So kita petikai lah. Dan selain itu juga ada juga pembalakan yang berlaku di kawasan lebih had ketinggian. Kalau tengok di sini, ini aktiviti pembalakan secara tebang habis untuk projek ladang hutan. Yang tadi saya cakap dia tak boleh lebih daripada 600 meter daripada aras paras laut. Tetapi apa yang berlaku kalau saya ambil saya punya GPS, dia dah lebih daripada 700 meter satu lagi. Dan juga pembalakan di kawasan kecurunan tinggi lebih daripada 30 ke 40 darjah. Benda ni sangat tak elok tau. Sebab kalau dia balak di kawasan yang slope tinggi, kalau hujan turun secara lebat, kawasan tanah yang dah tak ada pokok tu, akar dah tak ada, pokok dah tak ada, dia akan senang untuk landslide, untuk tanah runtuh dan juga berlaku banjir lumpur. Dan lama kelamaan dia akan mencemarkan sungai jugalah dan menjejaskan penduduk setempat lah. Dan juga tengok di sini, tadi saya cakap kalau jalan pembalakan tu kena buat jambatan kan. Ini berlaku di hutan simpan, tak silap saya di Great. Saya dah lupa hutan simpan apa. Tak buat pun jambatan, dia buat pakai kayu balak aje. Dan lastly, jambatan ni runtuh, habis sungai orang asli keruh. Dan juga ada pembalakan lebih daripada sempadan, pembalakan yang menceroboh kawasan sensitif orang asli. Ini tempat kubur ayah dia. Dia orang balak clear, kubur tu terus hilang. Ini juga di kawasan hutan simpan bala di Kelantan. Dan juga ini contoh-contoh pembalakan yang berlaku di kawasan tanah adat dan wilayah orang asli. Kalau kawan kita ni, Yusman nama dia, di bawah kiri dia tunjuk kawasan pokok mebau yang tempat diorang semayang dulu. Sebab diorang anggap pokok mebau ni adalah pokok yang suci, yang ada orang kata roh-roh yang perlu dijaga lah. Tapi ditebang juga oleh pembalak lah. Ini juga berlaku macam mana tadi pihak Jabatan Perhutanan cakap, Kementerian cakap, kalau nak buka ladang hutan, kena balak boleh buka dalam hutan yang miskin. Tapi realitinya, tengoklah, hutan-hutan ni masih kaya lagi. Macam mana pembalakan ni boleh diluluskan dalam kawasan hutan yang begitu kaya. Ini contoh kawasan hutan yang kita tengok macam brokoli ni, hutan yang kaya dengan, tak silap saya, pokok meranti seraya tak silap saya kena check balik. So hutan ni dah terbukti sangat kaya. Tapi macam mana kelulusan projek ladang hutan ni boleh berlaku dalam kawasan ini. Dan juga kalau tengok di sini, hutan berangkat utara, macam mana pokok kayu balak dia besar menunjukkan hutan itu masih kaya. Dan juga macam mana pembalakan tu juga berlaku dekat dalam koridor Central Forest Fund. So Central Forest Fund ni kerajaan persekutuan dah buat cantik-cantik lah untuk sediakan satu kawasan koridor hidupan liar yang orang kata ada connection daripada kompleks hutan lain kepada kompleks hutan yang lain. Tapi di peringkat negeri, diorang pergi lulus pula projek ladang hutan, pergi cuci mangkuk. So bertindih pula dengan zon CFS. So macam mana polisi negeri boleh kontradik dengan polisi persekutuan. Dan juga ada juga pembalakan dalam kawasan sensitif alam sekitar. Dan juga last but not least, ini satu benda yang agak kita selalu dengar. Macam mana hutan simpan itu boleh dimansuhkan status dia from the forest reserve, dia mansuhkan jadi hutan tanah kerajaan ataupun hutan private land supaya aktiviti pembalakan itu boleh dibuat secara clear cutting. Ini banyak berlaku, contohnya di negeri Perak. Kami selalu fight isu ni. Macam mana hutan simpan ini dimansuhkan oleh Menteri Besar tanpa ada public hearing. Kalau kita tengok statistik yang kami kumpulkan, semenjak 10 ke 15 tahun yang lepas, dekat 20,000 hektar hutan simpan yang ada di Perak dimansuhkan. Ada hutan simpan tu kaya,
Dan ada juga hutan simpan tu hutan perlindungan. Ya, contohnya hutan Rizal Hidupan Liar Chor. Macam mana dia dimansuhkan daripada hutan simpan ataupun Rizal Hidupan Liar jadi kepada tanah milik. Dan bila dah jadi tanah milik, diorang boleh tebang secara kelekat dan tanam pula dengan sawit. Padahal itu hutan perlindungan tu, Rizal Hidupan Liar. Tak masuk lagi dengan hutan-hutan simpan yang lain dah. Kita banyak tengok ada hutan-hutan yang kaya dimansuhkan ya secara sengaja tanpa berbincang dulu dengan penduduk ataupun orang awam tentang kepentingan hutan itu, dan tahu-tahu dah tukar status dia. Tahu-tahu dah cuci mangkuk, tahu-tahu dah clear cutting. So kita nak fight pun susah lah kan. Sebab benda ni kadang-kadang kelulusan ataupun pemansuhan ni dibuat secara dalaman kan. Okey, kadang-kadang kalau macam tadi saya dah ada cerita pasal SIA yang tidak memuaskan. But basically saya pergi kembali kepada statistik hutan simpan kita. Hakikatnya statistik zon pembalakan dalam hutan simpan kita masih besar lagi ya. 60.7% kawasan hutan simpan kita masih boleh balak ya. Hanya 39.23 saja dilindungi yang tak boleh dibalak ya. Kalau tuan-tuan baca balik Akta Perhutanan Negara 1984 Seksyen 10, dalam hutan simpan ni dia ada punya sub kelas dia ya. Ada, tak silap saya, ada 11 kelas. Daripada 11 itu hanya satu kelas untuk balak ataupun pengeluaran kayu dan lagi 9 ke 10 untuk perlindungan, tapi saiz dia kecil. Perlindungan termasuklah hutan lipo, hutan pelajaran, pendidikan, taman negeri dan sebagainya lah. So apa yang kami fight adalah kalau kami jumpa satu hutan simpan tu yang masih dalam zon pengeluaran dan sekarang ini dia tak boleh dibalak ataupun orang asli masih perlukan hutan simpan tu, kami cuba untuk desak kerajaan negeri dan juga Jabatan Perhutanan supaya tukarkan kelas hutan simpan tu daripada zon pengeluaran kepada zon perlindungan. Contohnya hutan Segari Melintang ya. Baru-baru ini 2-3 tahun lepas kami cuba fight. Sekarang ni dia dalam hutan simpan pengeluaran ya. Tapi sekarang kami cuba nak fight untuk kerajaan negeri gazetkan dia sebagai hutan taman negeri ataupun Jabatan Perhutanan tukarkan kelas dia daripada hutan pengeluaran kepada hutan taman negeri. So kami masih sedang orang kata berunding lagi dah dengan kerajaan negeri yang sedia ada. Dan kalau tuan-tuan tengok map ini, ini contoh peta hutan simpan di negeri Perak. Okey, warna hijau pale ni, hijau muda ni adalah zon boleh balak. Sorry, ini diorang silap ni. Sepatutnya ini adalah hutan perlindungan sebab ini hutan raya belum. Tapi yang lain ni hijau ni semua hutan yang boleh dibalak ya. Kalau kita tengok hutan dara yang hijau kecil ni je. Kecil ni je. Hutan dara tak banyak ya. Kebanyakannya hutan yang boleh dibalak. Okey, kalau kita tengok hutan yang dizonkan dalam biru ni, ini adalah hutan perlindungan, hutan tadahan air ya. Kalau hutan yang dizonkan warna merah jambu ni adalah hutan yang lebih daripada 1000 meter atas paras laut. So di sini kita boleh tengoklah di mana kawasan hutan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. So kita cuba buat mapping lah di mana ada komuniti yang bakal terjejas suatu hari nanti, mana komuniti yang hutan dia masih sihat dan masih selamat. So macam itulah kami punya usaha lah. Ini di Perak, ini contoh di Kelantan. Kalau di Kelantan dia specify lagi zon ladang hutan. Zon ladang hutan yang ada di Kelantan sangat-sangat besar. Saiz dia dekat 169,000. Which is 1/3 daripada hutan simpan di Kelantan telah dizonkan untuk pembalakan secara tebang habis untuk pembukaan ladang hutan, which is sangat-sangat besar. Ya, ini satu perkara yang sangat kontroversial dan ada lagi kampung-kampung orang asli yang terletak dalam kawasan zon Unggu ini, zon ladang hutan ni, dan juga Central Forest Pine pun masih dalam kawasan Unggu ini. Okey, kalau hijau muda ni adalah zon pembalakan komersial ataupun pembalakan SMS, ya. Kalau di Perak saya tak dapat lagi dia punya zon ladang hutan. Okey, ini contoh statistik hutan simpan di Kelantan lah ya. 1/3 adalah zon ladang hutan dan 2/3 adalah zon yang boleh balak. 1/3 saja kawasan hutan simpan dia hanya dilindungi. Okey, ini statistik zon ladang hutan yang ada di semenanjung Malaysia. Kalau kita tengok Kelantan paling besar, 169,000 hektar. Yang kedua adalah Pahang, 104,000. Perak mungkin yang ketiga, 56,000. Tapi semenjak kerajaan PH ambil alih pada tahun 2018, keluasan ladang hutan yang diluluskan di negeri Perak telah dikurangkan kepada 36,000.
So 20,000 diorang dah buang. So kita lega jugalah. Tapi kita still fight lah supaya kalau boleh janganlah ada pembalakan secara tebang habis dalam hutan simpan. Kalau nak membalak secara selektif sahajalah. Ya. Dan ini statistik di negeri lain. So kalau forest cover di Malaysia sebenarnya ikut apa yang saya baca, research daripada kami, hutan semula jadi hanya 39% saja. Yang lain, diorang cakap forest cover tetapi sebenarnya adalah forest plantation, bukannya natural forest. Ya. So ini, so setakat itu saja daripada saya. Maaf kalau saya terambil masa yang lebih sebab terlalu banyak statistik dan info yang apa orang kata saya ingin sharekan. But basically apa yang saya dapat tadi adalah berdasarkan apa yang telah ditulis dalam dokumen yang dilampirkan oleh MTCC, ya, yang dilampirkan oleh Jabatan Perhutanan, dan kami sendiri study manual apa Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia ni. Buku ni tebal ni, sejengkal ni. So kami study ni dalam 3 tahun baru kami dapat simplify dan faham macam mana SOP pembalakan di Malaysia ni sepatutnya berlaku. So benda ni bukan mudah lah. So walaupun kami dapat simplify benda ni, mungkin saya ada fakta-fakta yang belum saya tambah lagi. So saya buka kepada perbincangan dan soalan lah selepas ini. So itu saja daripada saya. Saya serah kepada Dr. Nurul. Terima kasih. Okay. Saudara Hafiz, terima kasih banyak-banyak perkongsian yang sangat-sangat menarik ya. Jadi daripada perkongsian Hafiz tadi kita dah tengok pelbagai jenis hutan ada di Malaysia sebenarnya. Dalam hutan simpan tu sendiri ada pelbagai kategori. Mungkin ramai yang fikir sebelum ni hutan simpan ni adalah hutan yang dilindungi sepenuhnya, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya banyak pelbagai hasil dapat diambil daripada hutan simpan, dan daripada perkongsian tadi pun kita nampak betapa kecilnya sebenarnya kawasan yang betul-betul dipelihara dalam hutan simpan. Jadi hutan simpan kita sebenarnya saya boleh simpulkan daripada apa yang Hafiz kongsikan tadi ialah sebenarnya tak selamat kerana bukannya untuk dipelihara untuk jangka masa yang panjang. Kecuali kalau ia telah menjadi taman negeri atau taman negara, kerana itu dilindungi oleh ATA sebenarnya ya. Jadi untuk kita yang di luar sana yang belum faham lagi tentang pengurusan hutan di Malaysia, itu hakikatlah. Dan pelbagai isu juga yang ditimbulkan oleh Hafiz tadi, isu-isu tebang habis, ladang hutan, tebangan tidak ikut SOP, gangguan kepada riparian, zon riparian, dan semua ni terkait dengan isu orang asli yang banyak timbul sejak kebelakangan ni. Ini juga lead kepada ataupun menjadi punca utama kepada keadilan kepada orang asli, justice, and then impak sosial dan sebagainya. Dan isu-isu kepada ataupun tentang yang terkait dengan Central Forest Mine, sebab Central Forest Mine ni isu, banyak sangat isu yang tidak selesai-selesai dah sangat lama. Jadi kita boleh nampak sebenarnya ada banyak ataupun saya boleh kata inconsistency daripada aras bawah sampai aras atas yang menyebabkan banyak isu-isu ni yang tidak selesai dan okey, terima kasih banyak Saudara Hafiz. Satu perkongsian yang sangat-sangat baik kerana itu satu pengamatan daripada kuasa yang tuan-tuan dan puan-puan suka untuk dapatkan daripada mana-mana sumber mainstream. Sebab apa yang Hafiz kongsikan tadi adalah hasil kajian kuasa sendiri daripada sumber-sumber, pelbagai sumber daripada pengalaman mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sangat berpuas malam ni kerana dapat perkongsian daripada beliau. Okey, seterusnya kita akan buka pula perkongsian daripada Encik Muhammad Muhammad Yusof daripada GRAS Malaysia. Silakan Encik Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pada semua. Baik, terkejut dah tengok balak tadi. Dan itulah hakikat sebenarnya pembalakan di Malaysia. Okey. Kalau kita nak tahu. Baik. Untuk sekadar ringkasannya, dengar suara Dengar. Okey. Basically GRAS Malaysia atau nama penuhnya Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia, satu-satunya NGO yang memfokuskan agenda alam sekitar
berdasarkan silang agama, silang budaya. Mana kita lebih kepada pendidikan dan kesedaran lah. Dan untuk makluman, isu alam sekitar ini terlampau banyak di Malaysia. Jadi kebanyakan kita akan ada jago-jago isu tertentu. Contohnya macam puasa dia lebih dan kepada balak, lepas tu kita ada himpunan hijau tentang linas dan sebagainya. Jadi keras dia lebih kepada kesedaran, terutama sekali daripada golongan agama dan golongan budaya lah gerakan itu. Okey, dan biasanya kami akan berkongsi isu dan kita akan bantu yang mana yang boleh lah. Keras Malaysia baru tahun ke-6, kita bergerak seluruh Malaysia. Kita banyak program kita berbagai lah, macam yang disebut tadi, berbagai lah program kita. Sedih dan saya kecewa, golongan ini tidak menerapkan agenda mereka dalam isu hutan. Sebab kalau di peringkat antarabangsa, pandangan ulama pandangan antarabangsa, kita ada satu dipanggil LCC Declaration pada tahun 1986. Ada 7 agama utama di dunia telah mengisytiharkan bahawa golongan agamawan, ya saya ulang sekali lagi, golongan agamawan harus terlibat secara aktif dalam isu-isu alam sekitar. Okey? Tapi di Malaysia ini tidak terjadi dan pada 2017 wujud satu NGO antarabangsa yang dipanggil Interfaith Rainforest Initiative. Antara pengasas yang pernah hadir di Malaysia adalah Fazul Khalid dan juga Joe Gandel. Dr. Noro kita panggil pun Gorilla Lady. Dia juga aktif di Brazil, Indonesia dan juga di Amerika, di Afrika, Brazil. Yes. Okey, ini NGO di peringkat antarabangsa. Seterusnya, sebelum itu dia ada 96 hingga 2019 ada Alliance of Religious and Conservation, atau ringkasnya ARC. Jadi Interfaith Rainforest menggantikan ARC yang mana juga mengumpulkan para conservation dan juga religious tokoh-tokoh agama untuk dalam usaha-usaha konservasi hutan. Okay? Dan juga isu-isu alam sekitar lah. Sebagai contohnya di Uganda, istilahnya ialah religious forest site, hutan agama berdasarkan agama, yang mana orang Islam Uganda telah berjaya menanam 1 juta pokok. Mana di sana telah wujud hutan yang diasaskan berdasarkan agama. Okey. Kalau di Aceh selepas tsunami, kalau kita ingat tsunami, bagaimana WWF dan juga kerajaan Indonesia telah menggunakan kaedah agama untuk memastikan kawasan hutan itu terlindung. Okey. Daripada 2014. Dan dia berjaya menyelamatkan beberapa kawasan. Sebab selepas tsunami, isu utama dia adalah pembinaan semula. Jadi balak itu all out. Orang boleh all out tebang segala hutan dan dia jadi kerajaan Indonesia, kerajaan negeri Aceh dan juga WWF menggunakan agama untuk memastikan hutan itu terpelihara. Okey. Okey. Apabila berlaku kerosakan hutan, antara mangsa utamanya ialah orang peribumi. Kalau di Malaysia ialah isu orang asli. Tahukah anda bahawa sebenarnya 2007 PBB telah mengeluarkan satu deklarasi mengenai hak pribumi, penduduk pribumi. Maknanya orang asli itu ada hak terutamanya melindungi tempat suci pribumi termasuk kawasan perkuburan dan yang harus dihormati, dilindungi dan dipelihara. Okey. Kalau kita pergi di pos di Gopeng tu apa? Pos Geruntum habis. Pos Geruntum kubur orang asli habis. Sebab ada kontraktor masuk untuk buat power hidro, mini hidro. Mana tidak menghormati perkuburan orang asli. Ini telah diiktiraf oleh PBB ya, tapi di Malaysia kita tidak berlaku. Malah UNESCO dan juga IUCN pada 2008 telah mengeluarkan satu draft panduan untuk konservasi dan pengurusan tapak suci. Sebab kita kena ingat orang asli, kalau kita bercakap di Semenanjung orang asli, tetapi di Sabah dan Sarawak orang peribuminya mempunyai kawasan tapak-tapak suci di dalam hutan. Tetapi kita gagal mengiktiraf ini di Malaysia. Okay? Tetapi di peringkat antarabangsa sudah ada. Okay? Okay, untuk orang agamawan, agama Islam khususnya, saya nak quote di sini ialah konsep pemeliharaan hutan dalam sejarah Islam yang mana konsepnya kita isut sebagai hima.
Ini merujuk perkataan pelindungi atau dilarang. Ini kawasan secara khusus adalah terpelihara. Ditentukan oleh pimpinan kabilah, bukan pentadbir negara, bukan untuk komersial atau maknanya untuk social usage sahaja. Okey. Alright. Okey. Kalaulah orang agama menyatakan bahawa hutan itu tidak penting dan orang agama tidak terlibat dalam isu hutan, bagi saya adalah satu salah bawah lagi. Ya, sebab conclusion hima itu adalah menjadi simbol pemulihan dan mengembalikan keadilan di mana flora dan fauna di dalam sanctuary itu menerima perlindungan khas. Okey, kalau kita tengok dalam hima tadi disebut tidak boleh memotong ketika musim buah. Sebab antaranya ialah untuk memastikan lebah itu sentiasa hidup. Okey? Itu yang pasti. Okey? Ini untuk orang agamawan dan yang menarik kalau kita bercakap tentang hutan ini saya dah quote daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang diupdate pada 13 Julai pada tahun 2020. Ke bawah lagi ni. Okey? Senarai warisan semula jadi. Okey, ini adalah senarai hutan semula jadi. Okey, paya bakau, simpan dan sebagainya. Next page ialah masih lagi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, boleh cek dekat website dia. Tetapi yang menariknya ialah nota di Jabatan Warisan, sepatutnya benda ini dia letak di bawah Jabatan Warisan Negara. Dia cuma tulis ialah warisan semula jadi, tetapi tak detail. Dan Jabatan Warisan ini sepatutnya diletak di bawah Kementerian Pelajaran Seni. Memang di bawah lah, tapi tidak disebut secara detail. Maknanya kalau Kementerian Pelajaran dan Jabatan Warisan Negara telah menyatakan bahawa reserve hutan liar ialah warisan negara, kementerian lain harus aktif juga melindungi hutan kita. Okey, kita tidak boleh mengharapkan Jabatan Hutan, Jabatan Pelitan semata-mata ataupun Kementerian Kerajaan Negeri. Maknanya kementerian juga ada ruang. Okey, ini adalah daripada website kementerian sendiri. Okey, seterusnya kalau di Indonesia ini, menariknya di Indonesia ini mereka ada dipanggil hutan adat, yang ini khusus di Riau, yang mana milik antara kerajaan dan penduduk sebagai pentadbir adat. Di Malaysia kita tidak ada, tetapi saya rasa di Sarawak ada hukum tanah adat, hukum adat. Okey. Ini ditulis oleh Tunku Nasruddin Syed Effendi ataupun Asian Tandas Effendi, tahun dia 36 hingga 25 lah. Yang mana menyatakan bahawa kampung dan pedalaman itu adalah penyangga budaya adat Melayu Riau. Yang betapa pentingnya hutan itu dalam konotasi Melayu, kehidupan Melayu lah. Disebut juga, saya dah baca agak panjang ni. Disebut ni hutan adalah dikawal oleh agama, adat dan resam yang baik. Adat tertumpu pada agama bagaikan tiang berpijak sendirinya. Jika tidak begitu, hidup akan binasa. Ibarat tiang tanpa sendi akan lepuk dimakan karat. Agama memberi panduan hidup dan mati. Adat mengawal agar hidup mulia, sedangkan resam membuat hubungan harmonis dengan alam. Maka orang yang beriman, orang beradat bersam yang baik akan melihara hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam, sebab tiada satu pun yang ciptaan Tuhan sia-sia. Inilah jalan manusia menjadi makhluk yang mulia. Okey, untuk menjadi makhluk yang mulia, kalau anda mengaku anda pejuang bangsa Melayu, tolong jaga hutan. Itu mesej saya. Simple saja. Okey. Sebab kalau budaya kita hanya terletak pada menari, muzik sebagainya, tidak sebagai kehidupan, mana sebenarnya kita telah gagal. Okey. Saya rasa slide saya itu je kot yang okey. Satu lagi, saya nak setakat berkongsi, yang ni adalah mengkaji tentang isu hutan atau hutan dan sebagainya. Tak payah, ini next, tak payah, ini simple dia. Ini yang kita buat dengan majlis buku ini. Kita buat testnya dengan majlis petugas Majlis Agama Islam Terengganu. Latih ustaz-ustaz untuk memahami isu alam sekitar dan supaya mereka boleh menyampaikan juga rakyat di Terengganu.
Okey, buku ini kita dah buat dan kita test dan alhamdulillah diterima. Okey. Itu saja perkongsian daripada saya. Maaf, saya tidak go teknikal sebab Hafiz dah sentuh teknikal. Saya lebih kepada Melayu dan juga sifat budaya yang agama itu yang kita appreciate hutan. Cukup kot. Okey Dr. Nurul. Brian. Okey, boleh Encik Yus. Terima kasih banyak Encik Yus.